Selamat pagi kepada Dr. Dayan Junaidah dan rakan-rakan sekalian. Pada pagi ini, saya dan ahli-ahli kumpulan saya akan membentangkan soalan 4, iaitu And because most sources do not exist in their original form as they left their writer's hands, it will be the duty of the student to restore as far as possible the original text, thus excluding the corruptions of copies. With the restoration of the original text of what is known as external criticism is complete. Huraikan tentang kaedah kritikan luaran dan kepentingannya terhadap sumber sejarah. Apakah itu kritikan luaran? Kritikan luaran merupakan proses pentafsiran sesuatu bukti untuk mendapatkan kebenaran. Ia adalah salah satu aspek terdapat dalam pemikiran sejarah. Menurut Bircher Bala dalam penulisannya iaitu Penyelidikan dan Penulisan Sejarah telah menyatakan bahawa kritikan adalah suatu proses iaitu ujian terhadap sesuatu sumber. Proses ini sangat penting dalam sejarah kerana kandungannya perlu dikaji, dinilai dan seterusnya diberi pengamatan yang kritis. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula, kritikan adalah membuat tafsiran, bidasan, kecaman, teguran, huraian atau kiasan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dengan lebih mendalam berkenaan siapa yang menulis ataupun dari mana sesuatu sumber itu didapati. Kritikan luaran ini dapat membantu ahli sejarah mentafsir sumber sejarah yang bersifat asli dan tulis. Menurut March Bloch pula, kritikan merujuk kepada kaedah menguji kebenaran sesuatu sumber. Pendapat beliau telah disokong oleh Kong Liu yang menyatakan bahawa pemikiran berkenaan sejarah telah mencipta satu tekniknya tersendiri. Seterusnya, proses kritikan dilakukan kepada sumber primer dan sumber sekunder. Kritikan yang baik adalah memberikan, memfokuskan dan menerangkan bahagian-bahagian, unsur-unsur dan aspek dalam penulisan sejarah. Maka kita akan mendapat maklumat tentang tarikh itu ialah semasa awal abad ke-5 sebelum Masihi. Sekarang saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya iaitu Kimberly dan Angelina. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kritikan luaran. Perkataan kritikan ini bukanlah sesuatu yang negatif. Oleh itu, kritikan luaran membawa maksud, usaha, mengesahkan ketulinan atau kesahan sesuatu sumber asli dari segi fizikal dan luaran sesuatu sumber sahaja. Kaedah kritikan luaran diperkenalkan bertitik tolak daripada pelbagai penipuan yang telah dilakukan ke atas sumber sama ada ianya dipalsukan atau sengaja direka-reka atas tujuan tertentu. Oleh itu, para sejarawan yang mencari sumber sejarah yang bakal mereka guna dalam kajian mereka harus bertolak dari andaian bahawa setiap bahan yang dijumpai harus diuji dahulu kebenarannya dengan mengemukakan persoalan mereka. Kritikan luaran ini melibatkan sumber primer, dan ia dilakukan dari segi sifat fizikal dan luaran sesuatu sumber sahaja. Kritikan luaran ini dilakukan kerana terdapat kegiatan pemalsuan sumber atas dasar politik dan wang. Sebagai contohnya, case Donation of Constantine, yang di mana pemalsuannya dilakukan atas dasar politik. Seterusnya, buku harian Hitler, di mana pemalsuannya dilakukan atas dasar wang. Seterusnya, ciri-ciri kritikan luaran. Kritikan luaran melibatkan kajian daripada aspek luaran sahaja. Dalam kritikan luaran, terdapat 4 kaedah untuk menentukan kesahihan sesuatu dokumen. Yang pertama, ujian kimia. Yang kedua, ujian bahasa. Yang ketiga, ujian tulisan tangan. Yang keempat, ujian bahan-bahan. Kritikan luaran dilaksanakan oleh sejarawan untuk tujuan yang tertentu dan hanya melibatkan sumber yang muajat.
Ujian kimia ini dilakukan untuk menentukan umur atau tarikh sesuatu dokumen. Ia dijalankan apabila wujud kesaksian dalam segelintir para sejarawan. Ujian kimia ini menggunakan khidmat pakar kimia dan ia dijalankan dalam bentuk kertas. Contoh aspek yang dikaji adalah dakwat, keadaan kertas, dan COP dalam sesuatu sumber. Contohnya dalam case donation of Constantine, di mana surat palsu telah dipalsukan bagi menyokong tuntutan Paus ke atas bekas tanah jajahan Maharaja Constantine oleh seorang paderi Rom. Perkara ini telah didedakan palsu pada abad ke-15 dengan menggunakan ujian kimia. Seterusnya, ujian bahan. Tujuan ujian bahan ini dilakukan adalah untuk menentukan sama ada bahan yang digunakan dalam menghasilkan dokumen ini wujud pada tahrikh dokumen tersebut dibuat atau belum. Ujian bahan ini menentukan kewujudan bahan sesuai dengan jenisnya mengikut peredaran zaman. Ujian bahan meneliti tarikh penghasilan dokumen. Dan dalam ujian ini, pihak arsip terlibat untuk membantu sejarawan sekiranya sejarawan gagal menentukan bahan yang digunakan. Sebagai contohnya, dalam case buku harian Hitler, di mana benang-benang yang digunakan untuk menjilidkan buku tersebut adalah palsu, karena benang-benang tersebut hanya wujud selepas kematian Hitler. Kaidah ketiga yaitu ujian bahasa. Ujian ini dilakukan untuk melihat keturunan sumber melalui bahasa. Hal ini disebabkan gaya bahasa yang sentiasa berubah mengikut zaman dan bersifat dinamik. Ujian bahasa ini penting karena perubahannya yang ketara dari aspek nahwu, struktur ayat, ejaan, istilah, tanda baca yang berbeza-beza ikut peredaran zaman. Contohnya dalam penemuan Bloomfield 1992, beliau telah menemui 9 jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. Sebagai contoh, case karya Sulalatus Latin, di mana terdapat perkataan baku seperti saraya, hatta, dan arakian. Oleh itu, keadaan ini memerlukan peranan ahli fisiologi, di mana mereka akan nilai gaya dan bahasa daripada teks atau sumber yang digunakan. Dengan ini, peranan fisiologi penting dalam proses pengkajian sejarah, di mana untuk menentukan sama ada dokumen tersebut palsu atau tulen. Akhir sekali, kaidah keempat yaitu ujian tulisan tangan. Hampir semua sumber sejarah adalah ditulis dengan menggunakan tulisan tangan. Asal sumber dapat disahihkan keasliannya dan bukan sumber yang dipalsukan melalui tulisan tangan. Ujian tulisan ini hanya melibatkan dokumen yang bertulis dengan tangan dan bukannya bertype. Contohnya dalam case buku harian Hitler, di mana ahli paleografi bertanggung jawab mengkaji bentuk perkembangan tulisan. Kaidah yang digunakan dalam ujian ini adalah dengan membandingkan tulisan tangan Hitler dengan dokumen-dokumennya yang lain. Oleh itu, ahli paleografi penting dalam proses pengkajian karena mereka mahir dalam bidang grafologi. Kepentingan kritikan luaran terhadap sumber sejarah. Yang pertama yaitu menentukan keturunan dan keaslian suatu sumber sejarah. Bagi mengelakkan pemalsuan sumber sejarah. Pemalsuan sumber sejarah sering berlaku terhadap sumber sejarah yaitu melalui yang pertama sebagai contoh melalui penambahan atau pengurangan serta kesilapan dalam menterjemah isi kandungan sesuatu sumber. Yang kedua yaitu telah mengalami pelbagai perubahan dan pindahan
oleh seseorang individu yang tidak bertanggung jawab. Kesahihan sumber untuk memastikan fakta yang diaplikasikan dalam sesuatu penulisan itu sentiasa benar sebagai sumber sejarah. Kepentingan kritikan luaran terhadap sumber sejarah yang kedua adalah untuk memelihara sifat sejarah sebagai sains. Konsep sejarah yang diasaskan oleh bapa pensejarahan modern, yaitu Leopold von Ranke yang berbunyi seperti sebenarnya berlaku, telah membentuk konsep pensejarahan yang dikenali sebagai sejarah yang saintifik. 4 ciri sejarah adalah sains, yaitu penyelidikan. Penyelidikan ini merupakan cara penyelidik untuk mendapatkan maklumat bagi mencapai matlamat penyelidikan. Penyelidikan ini terdiri daripada yaitu penyelidikan sejarah, penyelidikan deskriptif, penyelidikan penerkaan, eksperimen, ex post facto, dan penilaian. Dan ciri yang kedua yaitu menunjukkan kebenaran, yaitu menunjukkan kebenaran, kesahihan dalam sesuatu penulisan sejarah dan penceritaan sejarah. Ciri yang ketiga yaitu bagi membantu dalam membuat ramalan. Penyelidik sejarah membantu penyelidik membuat ramalan tentang masa lalu berdasarkan fakta dan bukti yang kokoh yang telah dikumpul. Dan ciri yang ketiga yaitu membantu dalam membuat ramalan. Ciri yang keempat yaitu bersifat objektif. Dari sudut pengertian asas, yaitu objektif dalam sejarah adalah tujuan atau sasaran. Sesuatu sejarah itu dikaji dan ditulis. Aktiviti kesahihan sumber melalui kritikan sumber sejarah perlu dilakukan dalam mencapai maksud untuk menjadikan sejarah sebagai suatu bidang yang bersifat saintifik. R.J. Collingwood mengatakan bahwa sejarah tidak dapat ditulis dengan saintifik kecuali sejarawan dapat menggambarkan kembali dalam akal fikirannya melalui tindakan atau pengalaman orang-orang yang hendak dikaji berdasarkan sumber yang benar dan asli. Seterusnya, kepentingan kritikan luaran terhadap sumber sejarah yang terakhir sekali yaitu bagi memastikan sumber sejarah itu mampu menyumbang kegunaan kepada masyarakat. 4 kegunaan utama dalam sejarah yaitu kegunaan yang pertama yaitu reflektif, dapat mengetahui kehidupan masyarakat pada masa lampau yaitu pada 20 dekad yang lalu, 20 abad yang lalu. Seterusnya, kedua untuk inspiratif, untuk menjadikan sesuatu tokoh atau watak dalam sejarah sebagai inspirasi kepada generasi yang akan datang. Sebagai contoh, kita dapat melihat Tunku Abdul Rahman merupakan Perdana Menteri pertama Malaysia, yaitu Bapa Kemerdekaan, telah memberi inspirasi kepada kita semua sehingga ke hari ini. Yang seterusnya, instruktif, membantu dalam menyampaikan sesuatu pengetahuan tentang peristiwa silam seperti teknik pelayaran dan strategi peperangan. Seperti yang kita dapat lihat semasa kita belajar memang dari primary hingga secondary dan sekarang dalam teknik pelayaran kita dapat lihat mereka ada guna kompas untuk aktiviti pelayaran dan penerwakaan mereka dari contohnya orang masyarakat negara barat, pelayaran negara barat. Dan seterusnya strategi peperangan pula kita dapat lihat dari perang Uhud, perang Khandaq. Dan edukatif memerlukan sesuatu penulisan sejarah yang berlandaskan sumber yang sahih, yaitu sumber yang benar, secara fakta-fakta yang benar, betul, dan tiada pemalsuan fakta. Thank you.
Kesimpulannya, konsep kritikan luaran amatlah luas dan begitu kompleks sekali. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh konsep pensejarahan yang amat luas dan bidang ini memerlukan suatu proses pendokumentasian yang teliti. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.